negeri Melayu. Negeri Selat. Cina 59.6%. Melayu 25.6%. Yang lain India lah. Kita pinjam soal Cina Melayu saja. Negeri Melayu bersekutu. Perak, lagi Selangor, lagi Negeri Sembilan. Negeri Melayu sekutu, tengok. Cina sudah 41.5%. Ini tahun 31. Dan Melayu tinggal berapa? Dia suatu lihat. Kalau sekarang ni yang banyak menguasai tempat orang Cina, Perak lah. Kan? Perak lah. Pergi Ipoh, pergi Taiping tengok. Habis kan? Kalau Intan, semua dapat mereka. Di Selangor pun ramai Cina. Okey. Ni kisah Larut, kongsi gelap di Larut. Ingat tak cerita Rihin Haisan? Kongsi gelap Rihin Haisan kan? Kalau tahu Rihin Haisan ni tak, sejarah orang lama tahu. Dulu cikgu masa muda remaja lah macam Azro ni kan. Kita geng kaum Perak ni, kita pergi cari biji. Ingat ayah Pak Tok Sunam pun pernah tahu. Kita naik tu ikut bukit Balai Raja tu. Jadi hari Sabtu, hari Jumaat tu siap-siap lah. Beli guning gandum, dulu panggil guning gandum kan. Guning gandum isi beras, isi sardin dia apa semua tu. Siap-siap semua tu. Selalunya tempat kita berni rumah Pak Yuk kita, rumah senu sekarang ni kan. So kita akan naik bukit tu, bukit ikut Balai Raja tu sampai ke lampu sana tu. So hari Sabtu kita bertolak. Satu hari perjalanan sampai ke sana. Kita ada dangau semua kita buat. Kalau tengok tempat lampu sana tu, dalam cikgu dah banyak kali pergi dah. Kita buat dangau, lepas tu kita cari biji situ. Balik hari Khamis. Pasal nak tunggu hari Jumaat, solat Jumaat kan. Kita pergi bekerja hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, 4 hari. Bawa baliklah biji tu. Rabuh dalam guni tu jual. Kalau kita pergi sana, tuan-tuan tahu tak, di hutan rimba dalam tu, cikgu pernah masuk dengan arwah Mi Yatim. Ada saudara ni tak ada? Mi Yatim kan? Itulah anak Pak Tara Lee. Mi Yatim kan? Arwah Mami. Saya dengan dia lah. Saya dengan dia cukup close dulu. Kami cari. Jumpa setempat tu, ni sungai mengalir ke bawah ni kan. Kita jumpa tempat macam cantik tu. Jumpa pinggan-pinggan mangkuk Cina-Cina tu. Dia pun naik teroka cari biji sampai ke peringkat atas tu. Dan jumpa satu pokok, nampak lubang besar ni. Cakap Mi, macam mana? Nak turun tak turun? Nak turun tak turun? Turun pakai torchlight sulung. Bila turun tu, dia susun batu macam terowong, air mengalir sikit dalam tu. Rupanya dia ambil biji habis situ. Itu Rihin Haisan punya. Dan berlakunya perang saudara dan sebagainya kan. Dan dah kita lihat British campur tangan di tanah di Larut. Dan akhirnya Ngah Ibrahim hilang. Entah ke mana. Something wrong dengan laptop ni. Okey. Gelombang yang ketiga. Kedatangan Yahudi beramai-ramai ke China. Jadi tadi yang 10, yang kedua datangnya orang barat menjajah kita. Kita nampak mungkin macam terpisah. Oh, ini baratnya, ini orang putih. Dan sekarang kita lihat macam mana pengaruh Yahudi di negeri China. Dan dia memberi implikasi yang besar kepada tanah Melayu dan sekarang kepada Malaysia kita. Kalau kita tidak berhati-hati, habis. Ini perancangan daripada Zionis. Okey. Profesor ni kata, QK yang pernah dia, pengkaji Universiti Teknik berkata bahawa kerja-kerja Jewish diaspora in China dan dia contribution ini, sejarah ni bermula 1000 tahun dulu. Rupanya orang Yahudi telah hadir dan menguasai negeri China 1000 tahun yang dulu. Dan dia memberi implikasi kepada kita. Sebab kita ada kaitan dengan China ni, kan?
Dia bahagikan buku ni, bahagikan pengaruh Yahudi ni. Pertama dia kata pengaruh Yahudi sebelum era pembentukan Cina moden, iaitu 1840 masih sebelumnya. Yang kedua pengaruh Yahudi selepas Cina moden. Jadi kita lihat sejarah dia, Yutai ni ialah satu kumpulan Cina datang di setempat itu dan dia berasimilasi dengan penduduk tempatan itu dan akhirnya telah menjadi, dia kekal Yahudi, tapi dia berjaya asimilasi ni maksudnya bercampur, menyesuaikan diri dengan orang Cina, dan akhirnya orang Cina pun akui mereka, tapi mereka kekal Yahudi. Buktinya ialah mereka bila anak tu lahir mereka akan berkhatan. Itu Yahudi punya ni, supaya Islam lah berkhatan. Itu kekal daripada dulu sampai sekarang ni. Okey. Yang kedua ialah pengaruh ialah golongan pertama itu kelompok Yahudi pakai minyak tanah juga, ingat tak? Pakai pelita ayam kan? Pelita ayam. Pakai minyak tanah kan? Cikgu belajar lu pun baca buku pakai lilit kita itu. Bila pergi sekolah kena korek hidung hitam kan. Esok pergi sekolah kan. Zaman cikgu Mai dah elektrik lah. Zaman kami dulu. Kampung kami panggil minyak gas. Minyak gas. So kita lihat keluarga Rifle ni dia merupakan pembekal utama minyak gas ni ke negeri China, dan dia akhirnya menguasai ekonomi negeri China. Dia adalah orang Yahudi. Baik. Dan kedua kita lihat kumpulan penasihat keuangan melalui laporan ini menunjukkan mereka telah memberi nasihat keuangan kepada syarikat besar seperti CICC, Alibaba, Shanghai, juga terlihat daripada orang Yahudi. Masa terlihat orang Yahudi telah pun menguasai negeri China, termasuklah bidang ketenteraan negeri. Jadi apa implikasi pada kita? Saya nak skip banyak. Tak lagi Azrul cakap panjang pula ni. Okey. Okey. Dia bermula dengan China Dream. China ni dia punya filosofi dia ialah orang-orang Cina ini, dia kata tamadun itu adalah tamadun yang unggul. Tamadun yang unggul. Dia bukan sama, dia kata bukan sama taraf dengan kita. Dia rasa dia lebih hebat, tamadun yang unggul. Dia sudah terlihat dia nak kena kembangkan tamadun ini kepada dunia lain. Itu falsafah dia. This is our dream. Dia dream. Dia mimpi mereka itu, angan mereka nak sebarkan tamadun Cina itu kepada dunia. Ini terbukti kita sini. Sampai sekarang NGO bawa hentam sekolah vernacular. Jangan kita ni tak boleh, tak makan, tak load. Tengok sekolah kita di Malaysia ni wujudnya sekolah vernacular, SJKC. Sekolah tu lebih hebat daripada sekolah-sekolah Melayu. Cikgu pergi melawat masa cikgu Pulau Pinang tu, pergi melawat SJKC Union Jalan Burma kan, pergi. Kita baru fikir nak membestarikan sekolah, nak IT-kan sekolah kan. Kita cadanglah supaya adanya smart board dan sebagainya kan dalam classroom. Smart board ni harga je satu smart board tu 22,000 masa tu. Guru boleh terus ambil pendrive cocok situ, dia boleh tulis, dia boleh apa semua itu smart board. Kita baru fikir dan kita cuba buat masa cikgu jadi YDP di Sekolah Menengah Sains Najib Azhar Shah. Kita buat satu bilik khas, ada smart board dan sebagainya. Itu pun habis berpuluh-puluh ribu kita habis satu kelas. Tapi cikgu pergi sekolah SJK Union itu, dia ada 32 bilik darjah, 32 classes, and then they have 32 smart board. Every classroom itu ada smart board. Kita terkejut. Cikgu pergi melawat, terkejut. Macam mana you dapat ni?
Ya tuan, kita senang saja. Kata, tuan tengok sebelah Union itu ada food court, kata, food court Cina. Ya betul. Saya kalau tak sabung situ tuan, dia dah dalam sebulan 1 juta boleh dapat. Maksudnya mereka support. Besok terlihat MCA ke, gerakan ke, DAP ke, bila bercakap soal pendidikan, mereka bersatu.